warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Syukur kepada nikmat yang diberi kepada kita semua. Pada malam ini kita masih lagi berkesempatan untuk bernafas dan mempunyai ruang untuk terus beribadat sebagai tanda kesyukuran kita terhadap nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kita setelah sekian lama, sejak beberapa tahun yang kebelakangan. Namun tik-tak waktu berlalu, akhirnya kita menjelang kepada ambang tahun 2015. Mahu tidak mahu, sedar tidak sedar, kira-kira setengah purnama lagi kita akan menghadapi tahun baru 2015. Dan percayalah, setiap kali datang tahun baru, kebanyakan orang akan membuat perancangan apakah tindakan ataupun pelan tindakan yang akan dilakukan untuk setahun tahun baru yang akan menjelang. Tetapi perancangan itu tidak semestinya berlaku mengikut kehendak kita, kerana takdir yang menentukan kadang-kadang adalah perancangan yang lebih sempurna tanpa kita ketahui. Namun dalam setiap perancangan, mau tidak mau, tidak dapat tidak, faktor ekonomi akan menjadi satu faktor yang penting untuk menentukan atau memacukan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara bagi sesuatu masa. Jadi dalam menghadapi tahun baru 2015, situasi di negara kita, amnya kepada rakyat Malaysia, kita akan menghadapi cabaran-cabaran ekonomi yang agak ketara, yang mana sebahagiannya telah bermula daripada sekarang dan dijangkakan akan terus merosot atau terus lebih parah lagi pada tahun depan. Dan sebahagiannya pula telah ditetapkan satu penguatkuasaan bahawa tahun 2015 lah akan bermulanya penguatkuasaan undang-undang yang memberi impak penting kepada ekonomi rakyat Malaysia. Okey, yang pertama, apakah faktor ataupun apakah kesan ekonomi yang telah bermula sekarang dan dijangkakan akan terus merudum atau terus merosot pada tahun depan? Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah kemerosotan nilai mata wang. Kemerosotan nilai mata wang RM kalau dibandingkan dengan nilai standar atau nilai piawai dunia, ialah USD. Maka kedudukan pada hari ini, nilai RM adalah lebih kurang sedikit, hampir sedikit, dengan 3.5 ringgit untuk satu USD, di mana ini adalah satu nilai yang paling dahsyat dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini. Begitu juga kalau kita buat satu perbandingan dengan mata wang Singapura. Singapura adalah jiran kita yang terdekat, yang banyak urusan-urusan perniagaan begitu rancak antara Malaysia dan Singapura. Singapura memberikan kadar tukaran 2.5 Sing dolar. Jadi cubalah tuan-tuan bayangkan apakah kesan terutama dengan Singapura, dengan rakyat Singapura yang mempunyai nilai mata wang tinggi, sudah pastinya mengambil kesempatan ini untuk datang ke Malaysia dengan
meratah segala kesempatan yang ada untuk merebut peluang-peluang pelaburan, peluang-peluang pemilikan harta di Johor terutamanya, dan dengan kemerosotan nilai mata memberi kemiskinan ataupun kemiskinan ataupun kekurangan kuasa belanja, daya saing untuk rakyat Malaysia dalam membelanja. Dan sentimen ini menambahkan buruk lagi bahawa kebanyakan orang akan masing-masing mempunyai sentimen takut untuk berbelanja. Bila takut berbelanja, memberi kesan makro kepada ekonomi domestik atau permintaan domestik sesebuah negara. Walhal perbelanjaan domestik itu penting untuk memacu kepada ekonomi negara secara umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini belum berlaku sekarang tetapi memang telah ditetapkan, tidak dapat tidak, dan telah diisytiharkan bahawa pada April 2015 GST akan dilaksanakan. Apakah GST? GST adalah satu cukai perkhidmatan kerajaan yang akan menyebabkan semua orang akan terpaksa menanggung. Jadi kesan kepada GST itu adalah setiap tahap urus niaga akan ditambah dengan 6% GST. Jadi apabila sesuatu khidmat atau barangan itu sampai kepada rakyat jelata, bila kita bercakap pada beban kepada rakyat, mungkin paling tidak tiga rantaian perkhidmatan atau bekalan akan sampai kepada rakyat, bermakna 3 kali cukai perkhidmatan akan dikenakan. 3 kali 6, 18% nilai barangan akan naik. Jadi apakah kesannya? Sama juga, tidak lain dan tidak bukan. Kesannya meningkat kos kadar penggunaan dan kekurangan kuasa belian atau kuasa belanjaan rakyat Malaysia. Jadi kesempitan kepada rakyat Malaysia. Di manakah kesejahteraan kalau rakyat Malaysia begitu sempit untuk berbelanja? Dan kesan yang ketiga adalah penguatkuasaan bahawa pada Januari 2015 program NAMPI, kalau tadi kita bercerita tentang pendatang asing, NAMPI adalah pendaftaran pendatang asing yang sah pada tahun 2011, yang program itu akan matang pada Januari 2015. Dalam program NAMPI ini, pendatang asing yang haram, yang tanpa permit pada 2011 diberi kesempatan untuk berdaftar dan pemutihan, dan mereka diberi permit untuk bekerja selama 4 tahun sehingga Januari, dan pada Januari permit ini akan habis. Lebih kurang 500 atau setengah juta parti. Jadi cuba bayangkan bila 500,000 orang ini tidak akan dibaharui permit oleh kerajaan secara sah, di mana pihak-pihak majikan telah berusaha untuk berjuang untuk penyambungan permit, tetapi setakat hari ini kerajaan begitu bertegas tidak mahu menyambung permit. Jadi bayangkanlah kepada sektor-sektor pembinaan, sektor pertanian, sektor makanan dan sektor perkilangan, di manakah nanti akan ada bekalan pekerjaan. Semua ini akan menyumbang kepada keperitan keluaran ekonomi, dan hasilnya kita akan kesempitan ekonomi. Jadi kesimpulannya, pada tahun 2015 pahit getir dalam ekonomi kita terpaksa hadapi dengan perkara-perkara berikut. Maka saya menyarankan bahawa pada tahun 2015 rakyat Malaysia kurangkanlah tukaran wang kepada luar negara dengan penjimatan kepada perbelanjaan, terutama perbelanjaan barang-barang import. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.